Assalamualaikum dan hai semua. Okey korang, jadi seperti mana yang kita tahu, Fira memang dah agak lama tak buat video kan. Jadi dekat sini Fira nak cakap kepada siapa-siapa yang masih lagi sudi tengok video Fira sampailah hari ini, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak ya. Jadi topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan makhluk bunian. Jadi makhluk bunian ni seperti mana kita tahu dikenali sebagai salah satu makhluk halus yang terkenal dekat negara-negara Nusantara ni lah, seperti negara Malaysia, negara Indonesia, negara Brunei dan sebagainya. Jadi nak menceritakan lebih lanjut yang boleh dikaitkan dengan agama, Fira ni tak berapa mahir. Mungkin kita boleh refer dekat orang-orang yang lebih arif lah dalam bidang agama Islam kan. Tapi macam yang kita tahu, Allah SWT Maha Pencipta dan mampu mencipta pelbagai jenis makhluk yang mungkin manusia sendiri tak pernah lihat ataupun tak pernah tahu pun kewujudannya, kecuali bagi mereka-mereka yang dianugerahkan oleh Allah ilmu, makrifat dan juga laduni. Okey, jadi terdapat pelbagai fahaman ataupun pendapat berkenaan dengan asal usul makhluk bunian ni. Ada yang mengatakan ataupun percaya bahawa bunian ni merupakan salah satu makhluk yang datang daripada bangsa jin. Jadi menurut salah seorang ustaz, beliau telah mengatakan bahawa bunian ni sama sahaja seperti jin, iaitu dicipta daripada api. Dan menurut beliau, fizikal sebenar bunian ni tak adalah sama macam yang kita tengok dekat dalam TV, dekat media masa tu semua, di mana menurut sebelum-sebelum ni yang kita tengok gambaran fizikal bunian ni kan macam manusia. Tapi sebenarnya menurut beliau, bunian ni tak macam itu pun. Cuma yang samanya bunian ni dikatakan boleh menjelma sebagai makhluk-makhluk tertentu. Tetapi ada juga fahaman dan juga kepercayaan yang mengatakan bahawa bunian ni adalah makhluk ciptaan Allah, tetapi bukannya datang daripada bangsa manusia ke, bangsa jin ke, mahupun bangsa malaikat. Jadi memang banyak cerita-cerita dan juga persepsi manusia ni terhadap kewujudan ataupun asal usul makhluk bunian. Tapi boleh dikatakan sebenarnya fahaman ataupun kepercayaan daripada manusia-manusia berkenaan dengan makhluk bunian ni tak bolehlah percaya 100%, sebab ianya luar daripada logik akal kita tau. Malah tak ada hadis yang spesifik mengatakan tentang kewujudan ataupun berkenaan dengan makhluk bunian ni. Jadi macam kita tahu, sebelum-sebelum ni hanyalah andaian ataupun teori-teori yang telah dikemukakan oleh manusia sahaja. Sehinggalah ada pada satu kejadian ni dikatakan ada kelahiran seseorang yang dikenali sebagai Puteri Nur. Tetapi dikatakan, awal-alam dikatakan Puteri Nur ni merupakan satu-satunya keturunan yang datang daripada kacukan Raja-Raja Bunian. Dan dikatakan nendanya yang dikenali sebagai Puteri Ratna telah pun bersuara dan menceritakan tentang gambaran sebenar apakah itu bunian. Jadi mereka telah mengatakan bahawa alam mereka sebenarnya di kayangan dan tempat itu dikenali sebagai alam zara. Dan mereka telah menerangkan bahawa sebenarnya bunian ni, mereka ni tak tinggal pun dekat hutan tau. Dan selama ni bukan mereka yang dikatakan merasuk pesakit-pesakit yang macam terkena histeria tu semua, bukannya orang bunian. Kerana menurut mereka, sekali lagi, benda ni sebenarnya dilakukan oleh jin yang menyamar sebagai bunian, di mana mereka percaya bahawa niat jin-jin tersebut adalah untuk merosakkan nama bunian. Jadi dikatakan alam zara yang diduduki oleh makhluk-makhluk bunian ni terletak di antara langit dan juga bumi. Dan dikatakan bahawa alam zara ni tiada cahaya matahari dan sebenarnya mempunyai kelembapan yang amat tinggi. Namun begitu, alam mereka sentiasa terang kerana disinari oleh cahaya bunian itu sendiri. Jadi menurut mereka, kalau macam contoh kita nak tahu keadaan kehidupan, ciri-ciri dan juga suasana sebenar orang-orang bunian ni, kita sebenarnya boleh refer dekat filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, iaitu bertajuk Sumpah Orang
perang minyak. Tapi menurut mereka, cerita ni bolehlah dikatakan macam, kalau kita nak gambarkan sahajalah, nak cakap 100% memang taklah kan, sebab benda ni kan di luar daripada logik akal kita. Yang apa Fira ceritakan ni pun Allah tak tahulah antara ianya betul ataupun tak, di mana hanya Allah sahaja yang tahu. Dan selain daripada itu, ada juga kepercayaan yang telah mengatakan bahawa oleh sebab orang bunian ni dikatakan mirip dengan manusia, kecuali perbezaannya adalah orang bunian ni biasanya berbentuk gaib ataupun halimunan, cuma dikatakan fizikalnya sebenarnya macam manusia lah. Jadi daripada sinilah mereka telah mengeluarkan teori bahawa kewujudan orang bunian ni adalah hasil daripada hubungan antara manusia dan juga jin. Tetapi teori ini juga dipertikaikan oleh beberapa fahaman kerana mereka telah mengutarakan perbezaan yang jelas lah antara manusia dengan orang bunian itu, iaitu manusia ni diperbuat daripada tanah, manakala bunian ni pula berunsur daripada cahaya. Jadi daripada sini mereka kata tak ada kaitan pun antara hubungan manusia dan juga jin yang telah mewujudkan bunian tu sendiri. Jadi daripada sini tak ada lagi teori yang tepat mengenai asal usul bunian tersebut. Tetapi misteri tentang dunia bunian ni sebenarnya telah pun terbongkar dan diketahui umum selepas ada segelintir pihak telah pun mendakwa bahawa mereka telah pun berjaya melangkah memasuki ke dimensi alam gaib, iaitu ke dalam dunia orang bunian ni, menerusi beberapa siri kejadian aneh dan juga misteri. Jadi daripada sinilah kita ni telah pun dihujani dengan pelbagai cerita ataupun kisah mengenai pengembaraan pihak-pihak yang terlibat ni ke alam bunian tersebut. Sejak zaman dahulu sampailah zaman sekarang, masih lagi ada kisah yang tercetus mengenai seseorang yang telah pun tersesat ke alam bunian. Jadi daripada kisah-kisah inilah telah menyebabkan satu perspektif telah pun wujud, di mana ada segelintir orang percaya bahawa dunia paranormal itu sememangnya wujud. Jadi kepada korang yang nak tahu antara kisah-kisah berkenaan dengan pihak-pihak yang telah pun dikatakan termasuk dekat dunia bunian, jom kita start. Okey, jadi antara kisah yang telah membabitkan manusia yang telah pun termasuk ke dalam alam bunian ni, iaitu ada satu ketika ni di mana Malaysia telah pun digemparkan tau dengan satu kisah, di mana kejadian ini telah pun berlaku pada bulan Jun tahun 2005. Dan kisahnya dikatakan pada suatu hari ada 4 orang kanak-kanak lelaki yang berbangsa Cina telah pun hilang selama 4 hari kurang dekat Bukit Fraser di Raut Pahang. Jadi pada masa tu, menurut laporan akhbar, dikatakan pada mulanya kumpulan budak-budak lelaki ni niat mereka hanyalah ingin bersia-sia tau dekat hutan tersebut. Tetapi menurut mereka, secara tiba-tiba masa diorang tengah jalan-jalan dekat hutan tersebut, mereka telah menemui ada satu jalan yang dikatakan menuju ke arah satu kawasan yang sangat cantik tau. Dan pada masa yang sama, kawasan itu dikatakan dipenuhi dengan pelbagai bunyi-bunyian. Jadi perkara ini telah pun menarik minat budak-budak tu untuk pergi lalu dekat kawasan tersebut. Jadi bila budak-budak tu masuk je dekat kawasan tersebut, secara tiba-tiba mereka rasa macam, korang tahu tak, ada satu perasaan yang diorang dah tersedar diorang dekat alam lain. Dan pada masa tu, kumpulan budak-budak tu terus panik lah, sebab bila dia tengok je dekat sekeliling diorang tu, diorang perasan bahawa tempat tadi yang diorang lalu tu, hutan yang tadi tu dah tak ada lagi dah. Sekarang diorang ni dekat dalam hutan yang sangat tebal, kirakan hutan yang asing tau bagi diorang. Jadi disebabkan kes ini, kehilangan 4 kanak-kanak lelaki tu telah pun tergempar dekat seluruh negara dan telah menyebabkan pelbagai pihak membuat gerakan mencari kanak-kanak tersebut. Dan gerakan ini telah pun dilakukan secara besar-besaran, di mana banyak pihak yang terlibat tau, termasuklah polis, tentera, unit pengesan dan juga penduduk orang asli dekat situ. Dan pada masa yang sama, dikatakan bantuan unit udara dan juga anjing pengesan turut digunakan. Tetapi sampailah 3 hari mereka cari kanak-kanak tersebut, masih lagi gagal untuk menemui kanak-kanak tersebut di dalam hutan seluas 8 km persegi tersebut. Jadi sampailah pada hari keempat, akhirnya kanak-kanak itu berjaya ditemui oleh seorang bomoh orang asli bersama dengan 3 pembantunya.
berhampiran dengan Sungai Sempang. Jadi pada masa itu ketika bomoh tersebut menceritakan balik usahanya masa mereka ni semua tengah mencari budak-budak tu, bomoh tersebut telah mendakwa bahawa budak-budak ni sebenarnya telah pun disembunyikan oleh makhluk halus iaitu bunian tadi itulah dekat dalam hutan Bukit Fraser tersebut. Tetapi bomoh tersebut telah mengatakan bahawa ada daripada 4 orang kanak-kanak lelaki tersebut, salah seorang daripada budak tu telah pun menarik minat makhluk tersebut tau. Jadi daripada sinilah bomoh itu terpaksa memujuk supaya makhluk tersebut membebaskan kesemua mangsa-mangsa ataupun budak-budak Cina tadi itulah. So itulah kisah pertama. Nasib baiklah akhirnya budak-budak tu dapat juga ditemui dan dalam keadaan yang selamat. Dan selain daripada kes Bukit Fraser tadi, ada lagi satu kisah tau yang membabitkan makhluk bunian ni, di mana kes ini telah pun berlaku dekat Kota Tinggi Johor pada zaman dulu. Jadi mengikut cerita tersebut, pada masa itu ada 2 orang pemuda yang sedang mencari rotan dekat hutan. Tetapi dikatakan salah seorang daripada pemuda tersebut tak balik-balik tau. Sampailah waktu senja memang pemuda tu tak balik. Kirakan pemuda tu hilang lah. Jadi daripada situlah gerakan mencari pemuda tersebut telah pun dilakukan. Tapi macam mana pun diorang cuba cari, masih lagi gagal tau. Sampailah pada satu tahap tu, keluarga dan juga penduduk kampung tersebut telah menganggap bahawa kemungkinan pemuda tersebut telah pun tewas ataupun matilah. Dan mereka membuat teori bahawa kemungkinan lelaki ataupun pemuda tersebut telah pun dibaham oleh binatang buas. Tetapi yang ajaibnya kan korang, setahun kemudian dikatakan pemuda itu telah pun kembali ke rumah keluarganya. Dan yang peliknya adalah pada masa yang sama pemuda tersebut telah pun balik dan membawa seorang kanak-kanak dan juga seorang perempuan, di mana dia telah mendakwa bahawa kanak-kanak itu dan juga perempuan itu merupakan isteri dan juga anaknya. Jadi pada masa itulah pemuda itu telah menceritakan dekat keluarganya bahawa pada hari kehilangannya sebenarnya dia telah pun tersesat dekat dalam hutan tersebut. Kirakan masa dia tersesat tu mungkin dia telah pun memasuki dekat alam bunian tadilah. Dan masa dia tengah sesat tu, akhirnya dia telah pun terjumpa dengan sebuah rumah yang berpenghuni tau. Jadi dikatakan pemuda tersebut dapat berehat semalaman lah dekat rumah tersebut. Dan pada masa pemuda tersebut ingin meminta izin untuk pulang ke rumahnya, pemilik rumah tersebut meminta lelaki itu untuk terus tinggal dekat kampung tu dan mengahwini anak perempuannya. Dan selepas setahun kemudian dikatakan pemuda itu telah pun diizinkan oleh mertuanya iaitu orang bunian tadi untuk melawat keluarganya dekat alam manusia. Dan pada masa yang sama pemuda itu juga diberi pilihan sama ada dia ingin terus tinggal dekat alam bunian ataupun dia juga boleh membuat keputusan untuk tinggal dekat dunia manusia. Dan akhirnya lelaki itu dikatakan memilih untuk kekal tinggal dekat dunia bunian. Jadi selain daripada itu, selain daripada cerita-cerita yang dikatakan orang-orang terserempak ataupun tersesat dekat alam bunian ni, terdapat juga cerita mengenai makhluk bunian telah pun mengambil bayi dalam kandungan manusia. Alam lah, tak tahulah adakah kesahihan cerita ini benar ataupun tak. Tetapi dikatakan cerita ini pernah pun gempar, di mana cerita ini juga pernah termasuk dekat salah satu akhbar pada satu ketika, di mana pada tahun 2012 ada seorang wanita telah pun menceritakan pengalamannya tau, yang kehilangan bayinya ketika dia tengah mengandungkan anaknya tu. Jadi menurut wanita hamil tersebut, semasa kandungan dia ni berusia 4 bulan, dia telah pun bermimpi didatangi oleh 3 perempuan muda yang berpakaian serba putih. Dan pada masa itu 3 wanita tersebut telah pun meminta izin dekat wanita hamil tu untuk mengambil anak yang ada di dalam kandungannya untuk tinggal bersama mereka. Jadi pada masa itu wanita hamil tu dikatakan dia merayulah dekat wanita-wanita tersebut jangan ambil anaknya kan. Tetapi 3 orang wanita tadi, mereka telah menjanjikan bahawa mereka akan menjaga anak wanita hamil tersebut dengan baik dekat tempat mereka. Dan mereka telah mendakwa bahawa tempat mereka adalah selamat dan juga indah. Jadi selepas daripada mimpi tersebut, dikatakan wanita itu terus tersedar. Dan pada masa yang sama dia mendapati bahawa perutnya telah pun kempis tau korang. Dan hal ini telah menyebabkan wanita itu bingung lah. Dan pada masa yang sama sangat sedih. Jadi berdasarkan pelbagai kes
kisah mengenai makhluk bunian ni, kita dapat membuat konklusi bahawa ciri makhluk dan juga alam mereka ni dikenal pasti sama je macam manusia. Cuma mereka ni wujud di sebalik alam dimensi gaib. Tetapi menurut mereka, walaupun rupa mereka macam manusia, sebenarnya mereka juga turut memiliki aktiviti sama macam manusia. Budaya dan penempatan mereka juga menyerupai masyarakat moden di alam nyata, iaitu di alam kita lah. Dan korang sebenarnya ada lagi satu teori tau yang Fira lupa nak bagi tahu tentang asal-usul bunian ni. Ada juga orang mengatakan bahawa sebenarnya kewujudan orang bunian ni adalah berasal daripada manusia, di mana dikatakan manusia ni sebenarnya pada zaman dahulu dia ni merupakan seorang yang alim dan juga soleh yang selalu beramal dengan Allah SWT tau. Sampailah pada satu hari dikatakan manusia ini telah pun terlalai dan telah pun melakukan kejahatan. Jadi disebabkan daripada perkara itulah manusia soleh tersebut telah pun berdoa kepada Allah supaya kewujudan mereka tidak dapat lagi dilihat oleh manusia. Dan ada juga versi mengatakan bahawa kisah ini telah pun berlaku pada zaman sahabat Nabi. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa kisah ini telah pun berlaku sebelum lagi zaman Rasulullah SAW. Jadi awal-awalam lah, tak tahulah yang mana yang betul. Mungkin kita kena refer dekat orang yang lebih berilmu tentang perkara ni kan. Dan pada masa yang sama, untuk korang tengok lagi gambaran-gambaran, adalah orang menterjemahkan kehidupan orang-orang bunian ni dekat movie. Salah satunya adalah movie Majika, which is cerita tu sebenarnya menarik dan korang bolehlah tengok dekat situ. Adalah cerita mengenai gambaran kehidupan orang-orang bunian ni. Itu cerita tu macam lebih kepada fantasi. Tapi ada lagi satu cerita Malaysia di mana turut juga menceritakan tentang orang-orang yang telah pun tersesat dekat dalam dunia bunian ni, di mana cerita ini bertajuk Amukan Azazil. Jadi cerita ini lebih kepada seram lah berbanding dengan cerita Majika tadi. Majika tadi macam kayangan-kayangan. Kalau korang nak macam berbentuk seram horror movie, korang boleh tengok Amukan Azazil ni, di mana dekat sini ada menceritakan tentang berbagai generasi dekat dunia nyata ni telah pun tersesat masuk dekat dalam dunia bunian, which is dua-dua ni korang boleh tengok lah sebab ianya berlainan daripada cerita basic cerita-cerita drama Melayu ataupun movie Melayu kan. Dia ada keunikannya yang tersendiri lah. Jadi korang, itulah antara sedikit sebanyak kisah berkenaan dengan makhluk bunian ni. Adakah ianya benar-benar wujud ataupun tak? Adakah ianya sebenarnya berasal daripada bangsa jin ke, ataupun ianya berasal daripada manusia? Wallahualam, kita tak tahu, hanya Allah sahaja yang tahu perkara yang sebenar. Mungkin ada sesetengah manusia yang memang betul-betul ada ilmu agama yang cukup, yang dianugerahkan oleh Allah, yang tahu asal-usul di sebalik kisah bunian ni. Kepada siapa-siapa yang tahu info lebih lanjut tentang makhluk bunian ni, bolehlah korang memberikan komen dekat bawah. Tetapi kalau korang rasa apa ataupun apa-apalah info yang telah diberikan oleh Fira ni ada kesalahan, maafkan saya sebab Fira pun manusia, banyak buat kesilapan. Dan apa yang Fira cakap ni bukanlah tukuk tambah, semuanya Fira ambil daripada pelbagai rujukan. Sebab itulah ada pelbagai fahaman dekat dalam video Fira ni berkenaan dengan asal-usul makhluk bunian. Okay, so thank you so much kepada yang dah tengok video ni sampai habis. InsyaAllah Fira akan cuba balik untuk mengaktifkan diri membuat video dekat YouTube. So thank you so much kepada siapa-siapa lah yang dah stay untuk tengok video ni sampai habis. See you again next time and bye.